Okey, saya nak sambung kuliah pada minggu lepas. Kita berhenti kalau saya tak silap kalau berdasarkan nota saya ni, kita berhenti pada ujian ketepatan padanan keseluruhan ataupun ujian kebagusan model. Okey, sekarang ni saya sedang tunjukkan slide yang ke-14. Saya nak masuk slide yang ke-15. Okay, sekarang kita berada pada slide yang ke-15. Ada jadual D ni. Saya harap semua pelajar nampak. Jika ada pelajar yang tidak dapat melihat dengan jelas, sila maklumkan sambungan daripada nota kuliah kita minggu lepas. Iaitu kalau anda lihat slide yang sebelum ni, iaitu saya dah buat ujian ketepatan padanan keseluruhan, iaitu jadual C, jadual ANOVA tu. Kita buat ujian F. Saya rasa saya dah habis. Jika ada yang saya tertinggal, saya terlupa nak bagi penjelasan, saya anda maklumkan. Okey, dalam model regresi linear berbilang ni, kalau lihat kita ada beberapa pemboleh ubah. XP pendapatan, XA ialah harga barang A. Kemudian kita ada XB harga barang B, XC harga barang C. Okey, seperti yang saya dah sebutkan minggu lepas, iaitu kalau kita hanya buat analisis berdasarkan output, dan saya akan tunjukkan sedikit beberapa pengiraan bagaimana angka ataupun output tersebut diperolehi. Okey, jadi dalam ini output D, namanya output coefficient ni, dia akan senaraikan semua pemboleh ubah X, semua pemboleh ubah bebas, dan yang di bawah ni ada dinyatakan dependent variable, iaitu pemboleh ubah Y. Iaitu pemboleh ubah Y ialah masih sama seperti minggu lepas, permintaan barang A. Yang ditunjukkan di bawah ni ialah model regresi linear yang kita anggarkan dengan menggunakan perisian ni, dengan menggunakan X. Kita ada Y, XP, XA, XB dengan XC. Nama-nama bagi Y ada ditunjukkan di dalam output tersebut. Okey, jadi ada beberapa kolom. Kalau lihat di sini, kolom pertama nama pembeli ubah, kolom yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi kita akan pergi kolom ni satu persatu. Untuk hari ni kita lebih pada menginterpret output. Jadi kalau lihat pada kolom ni, kolom B ni, ni nilai-nilai beta. Seperti B0, B1, B2, B3, B4. Dan ini adalah kalau disusun, awak lihat nama pembeli ubah di sebelah. Kalau di sebelah itu ialah constant, maksudnya ialah pintasan. Itu adalah untuk B0. Itu ialah nilai B0. Di sebelah ialah untuk XP pendapatan. XP B dia ialah 0.011. Jadi nombor di sebelah XP ialah positif 0.011. Sebelumnya ialah beta 0. Beta 0 ialah untuk pintasan. Manakala yang di bawah tu ialah negatif 0.316 ialah untuk pembeli ubah harga barang A, XA, dalam model dia adalah B2. Nilai B2 ialah negatif 0.3162. Kemudian B3 untuk XB, dalam jadual nilainya negatif 0.015 untuk pembeli ubah harga barang B. Seperti dalam model ditulis negatif tolak 0.051 XB, dan yang terakhir ialah untuk pembeli ubah dan tentunya untuk XC. XC koefisien dia ialah B4, nilai dia positif 0.017. Jadi yang ditunjukkan dalam model ni, yang saya highlightkan ni, ini ialah nilai-nilai koefisien ataupun nilai-nilai perkali regresi linear berbilang. Dan macam mana kita nak tulis? Kita tulis balik nilai-nilai dalam satu persamaan. Macam satu persamaan matematik yang kita belajar, tapi dia merujuk pada model regresi linear. Jadi semua nilai-nilai ni adalah nilai yang diperolehi dalam jadual tadi. Okey, apa maksud bagi setiap nombor-nombor tadi? Tadi bila kita tulis balik model nilai beta 0, beta 1, beta 2 dan sebagainya. Bila kita tulis balik nilai-nilai dia, okey, saya boleh susunkan seperti ini. Jadi kita kena tahu apa itu Y, apa itu XP, XA, XB dan XC. Y tadi ialah permintaan bagi barang A. XP ialah pendapatan, XA ialah harga barang A, XB ialah harga barang B, dan XC ialah harga barang C. Itu nama-nama bagi pemboleh ubah. Koefisien di sebelah ni,
Koefisien nombor-nombor di sebelah pembuli ubah ni amat penting. Itu ialah perkali regasi separah ataupun perkali regasi bagi model regasi linear berbilang. Okey, seperti yang saya tunjukkan yang di bawah ni, yang telah saya tuliskan ni, itu ialah maksud nilai perkali regasi. Okey, apa maksud pintasan? Pintasan bernilai 4.335. Jadi bila kita nak terjemahkan pintasan, kita akan tulis seperti ini. Okay, iaitu jika semua pembuli ubah dalam model bernilai sifar, iaitu apabila XA sama dengan kosong, iaitu harga barang A sama dengan kosong, harga barang B sama dengan kosong, harga barang C sama dengan kosong, permintaan barang A akan sama dengan 45.335, iaitu bersamaan dengan nilai pintasan tersebut. Bersamaan dengan nilai pintasan tersebut, di sini nilai dia ialah ributan. Jika pendapatan sifar, harga barang A kosong, harga barang B kosong, harga barang C kosong, persamaan ini iaitu permintaan barang A akan bernilai 45.335 ribu tan. Itu maksud beta kosong. Okey, cuba kita pergi pada beta 1, beta 2, beta 3 seperti yang ditunjukkan seperti yang ada di dalam model. Kalau lihat beta 1 nilai dia 0.011, nilai dia adalah berada di sebelah XP. XP apa tadi? XP ialah pendapatan. Nama lain dia ialah pendapatan apa ni? XP ialah pendapatan. Jadi nilai 0.011 itu bermaksud nilai di sebelah tu 0.011 itu bermaksud jika pendapatan meningkat sebanyak RM1, jika pendapatan meningkat sebanyak RM1, iaitu XP, ceteris paribus, maksud ceteris paribus ialah faktor-faktor lain kekal, iaitu harga barang A tidak berubah, harga barang B tidak berubah, harga barang C tidak berubah. Yang berubah hanya pendapatan saja. Jika pendapatan berubah ataupun meningkat sebanyak RM1, ceteris paribus, maka permintaan barang A akan meningkat sebanyak 0.011 ribu tan. Jadi peningkatan dia positif. Pendapatan meningkat, harga pun meningkat. Pendapatan meningkat, permintaan pun meningkat. Jadi hubungannya adalah positif. Kaedah yang sama, kaedah yang sama kita boleh gunakan kat atas beta 2, beta 3, beta 4 dan seterusnya. Jadi kalau untuk beta 2, negatif 0 ataupun B2 negatif 0.316 ni untuk XA. XA ialah harga barang A. Jadi apa yang kita boleh katakan ialah jika harga barang A meningkat sebanyak RM1, faktor-faktor lain tak berubah. Pendapatan tak berubah, harga barang B tak berubah, harga barang C tak berubah, maka permintaan barang A akan berkurangan sebanyak 0.316. Iaitu ribu tan unit bagi permintaan. Kenapa dia berkurangan? Tadi saya kata harga barang A meningkat. Harga barang A naik, permintaan dia berkurangan. Kenapa kita boleh kata dia berkurangan? Sebab dia punya sign dia di depan tu ialah negatif 0.316. Negatif itu bermaksud wujud hubungan negatif antara harga dengan permintaan tersebut. Begitu juga untuk beta 3. Beta 3 ialah B3 ialah negatif 0.051. Untuk XB ialah harga barang B. Jadi dengan cara yang sama kita boleh kata jika harga barang B meningkat sebanyak RM1, ceteris paribus, iaitu pendapatan kekal, harga barang A kekal, harga barang C kekal, maka permintaan barang A akan berkurangan juga sebab simbol negatif sebanyak 0.051 ribu tan unit bagi permintaan. Dan untuk beta 4 iaitu untuk XC ialah harga barang C, nilai koefisien dia positif 0.017. Jadi kita boleh buat kesimpulan mengatakan jika harga barang C meningkat sebanyak RM1, permintaan barang A akan meningkat juga sebanyak 0.017 ribu tan. Itu maksud kita terjemahkan nilai koefisien dalam jadual D tadi, dalam jadual koefisien. Dan di sebelah nilai B tu, kalau lihat jadual ini muka surat yang ke-17, saya tunjuk muka surat yang ke-17, jadual yang sama, cuma kita nak lihat dia punya di bawah unstandardized coefficient ni kita ada galak piawai. Okey, nilai-nilai galak piawai standard error tu maksudnya adalah galak piawai. Okey, nilai dalam kolom ni. Okey, jadi sama seperti B tadi,
Standard error merujuk pada ralat piawai bagi setiap beta tersebut. Jadi kalau SB kosong seperti yang saya lihatkan ni, nilai SB kosong berapa nilai dia? 6.443. Ralat piawai bagi beta kosong. Bagi beta 2, ralat piawai dia ialah 0.058 untuk nilai SB2. Jadi kita ada SB2, SB1, SB2, SB3 dan SB4. Itu nilai bagi nilai ralat piawai. Itu namanya standard error. Sebelum ni ralat piawai kita dah jumpa dalam ujian hipotesis. Okey, seterusnya jadual yang sama tapi di slide yang ke-16 ni. Slide yang ke-16. Okay, saya nak pergi pada dua kolom yang terakhir. Standardized coefficient tu saya skip standardized coefficient kita tidak kita tidak sentuh dalam kelas kali ini. Okay, jadi abaikan standardized coefficient ni, abaikan. Okay, saya nak pergi pada statistik ujian T. Di dua kolom yang terakhir tu saya ada nilai T. T itu maksudnya statistik ujian T. Statistik ujian T yang sama yang anda faham sebelum ni, yang anda jumpa dalam ujian hipotesis sama ada satu sampel ataupun dua sampel. Terutama dalam dua sampel, kita banyak gunakan statistik ujian T. Statistik ujian T yang sama. Jadi maksudnya apa? Kita perlukan jadual T. Cuma kaedah pengiraan T dalam topik ni, dalam topik model regresi linear ni, dia berbeza sikit dengan T yang awak kira dalam ujian hipotesis. Tapi dia masih T. Konsep dia masih sama. Cuma simbol dia berbeza sikit. Okey, oleh kerana saya ada berapa beta ni? Ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ada 5 B, 5 beta. Jadi saya akan ada 5 statistik ujian, 5 statistik ujian T. Setiap satu beta akan ada satu nilai T. Di mana rumus yang digunakan hampir sama. Semua rumus T je ialah beta tersebut tolak dengan kosong. Beta tersebut tolak dengan kosong bahagi dengan ralat piawai bagi beta tersebut. Okey, jadi ini ada tersilap sikit rumus ini bukan beta kosong, ini patutnya beta I. Di mana H0 dia sebab dia ujian hipotesis, maksudnya dia adalah ujian hipotesis. H0 dia ialah beta 1 sama dengan kosong sama H0 beta 1 tak sama dengan kosong. Iaitu ujian hipotesis. Ujian hipotesis dua hujung. Pada satu hujung sebelah kanan dia ada kaedah lain sikit. Okey, ujian dia ialah ujian 2 kosong. Ujian hipotesis dua hujung. Okey, T dia bergantung pada beta. Umur dia sama. Kalau saya nak dapat T bagi beta 3, saya hanya buat B3 tolak kosong bagi dengan ralat piawai untuk B3. Okay, jadi oleh kerana kita tolak yang kosong, sebenarnya kita boleh tolak dengan nombor lain, tapi umumnya dalam kelas ni kita tolak yang kosong. Jadi yang ini boleh ditulis sebagai T juga sama dengan, saya boleh ringkaskan T juga sama dengan beta 3 bahagi dengan ralat piawai untuk beta 3. Seperti yang saya tunjukkan ni. Ini formula umum. Dia nampak lagi mudah. T dia akan jadi lagi mudah dalam kes ni berbanding dalam ujian hipotesis yang kita jumpa sebelum ni. Okey, apa maksud dia ni? Okey. Jadi kalau lihat dalam jadual, okey, ni saya nak tunjukkan bagaimana jadual ni dia kira. Okey, untuk ralat T yang pertama. Okey, untuk nilai T yang pertama, saya nak satu space supaya tulisan saya ni jelas. Okay, untuk T seperti yang ditunjukkan dalam output ni, T dia dah pun dikira. Okay, T dah kira. T yang pertama, dan ini kalau lihat 7.036 ni, 7.036 itu ialah statistik T bagi pintasan. Manakala 5.829 ialah statistik T bagi XP, iaitu bagi beta B1. Negatif 5.442 ialah statistik T bagi B2. Negatif 1.408 ialah statistik T bagi B3. Dan yang terakhir 0.269 ialah statistik T bagi B4. Itu adalah suatu dari 5. Setiap satu T ialah untuk satu beta. Okey, bagaimanakah nilai T tersebut dikira tadi? Okey.
rumus seperti yang saya sebut tadi, dia akan rumus dia ialah sebab dia tolak dengan kosong T sama dengan beta I tolak kosong bagi dengan ralat piawai untuk beta I. Oleh kerana dia tolak dengan kosong, jadi kosong ni kita boleh abaikan. Jadi, kerana dia tolak dengan kosong, T ialah beta tersebut kali dengan ralat piawai je. Contoh, okey, untuk apa ni? Untuk betul kepada 3 titik bulan Okey. Kalau yang pertama, kalau saya lihat T yang pertama ni untuk pintasan ni, berapa nilai dia? Kalau kita lihat di sini, nilai yang diberi ialah 7.036. Dia bersamaan dengan 6.4 dia bersamaan dengan 45.335 bahagi dengan 6.443. Di mana ini ialah nilai beta, ini nilai SB kosong, jadi dia akan dapat lebih kurang. Mungkin kalau ada perbezaan sebab masalah titik bulan. Sebab dalam komputer dia gunakan titik bulan yang banyak. Jadi bila kita kira, kita gunakan selalunya 3 titik bulan, dia akan dapat 7.036 untuk T. Oleh kerana bagi T yang kedua, yang di bawah ni ialah T untuk pendapatan B2. B1. Nilai dia 5.829, dia bersama dengan positif 0.011 bagi 0.002. Jawapan dia lebih kurang ini. Begitu juga untuk T negatif 5.442. Dia bersama dengan negatif 0.316 bagi 0.058. Begitu juga untuk 2 T yang lain. Itu nilai statistik T. Jadi kegunaannya untuk ujian hipotesis, seperti yang saya sebutkan tadi, ialah untuk ujian hipotesis 2 hujung bagi setiap nilai beta tersebut. Jadi kalau nama dia ujian hipotesis, kita perlu balik pada topik 8, topik 9. Kita ada H0, H-sensitif, titik genting, statistik ujian, dan lepas kemudian kita kena buat keputusan sama ada kita nak tolak H0 ataupun kita gagal menolak H0. Okay, jadi statistik ujian. Statistik ujian konsep sama, apa saja yang dikira. Di dalam ni, T yang saya huraikan tadi, ini juga yang dinamakan sebagai statistik ujian T. Ini dinamakan statistik ujian T. Okey, ini statistik ujian. Jadi macam mana kita nak dalam ujian hipotesis, konsep dia kita perlu bandingkan statistik ujian dengan kita perlu bandingkan statistik ujian dengan titik genting. Oleh kerana kita gunakan statistik ujian T, bermaksud kita perlu bandingkan dengan nilai statistik ujian T dengan nilai jadual T. Okey, jadi maksudnya kita perlu rujuk jadual T. Sebab kita gunakan statistik ujian T. Iaitu kita perlukan, oleh kerana ujian 2 hujung, kita ada 2 kawasan penolakan, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi kita akan ada 2 nilai T. Nilai yang satu bernilai positif, satu lagi bernilai negatif. Jadi kalau lihat kat sini, apa titik genting dia? Titik genting dia seperti yang ditunjukkan, yang saya highlightkan ni. Dia ada 2 nilai. Satu nilai T negatif. Satu lagi nilai T negatif T alpha per 2. Aras kata yang perlu bagi 2, iaitu kerana kita ada kerana ada 2 kawasan penolakan. Darjah kebebasan dia N tolak K tolak 1. N ialah size sampel, K ialah number of parameter dalam model. Kemudian kita tolakkan dengan 1. Okay. Yang kedua, T dia ialah, satu lagi T dia positif. Kalau satu tadi negatif, ni T positif. Nilai dia sama, cuma satu positif, satu lagi negatif. Maksudnya anda perlu rujuk jadual T. Cuba kita lihat contoh. Saya gunakan jadual ni, saya ambil satu untuk supaya anda faham. Okey, berdasarkan jadual ni saya nak ambil XA, harga barang A. Okey, sebelum saya teruskan, ujian T juga dinamakan juga dikenali ujian secara individu. Maknanya kita kena buat ujian ni satu persatu. Sebab kita ada satu lagi ujian yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu ujian secara keseluruhan. Kita gunakan statistik ujian F. T adalah ujian secara individu, di mana dia menguji setiap
parameter ataupun dia menguji setiap formula ubah yang ada dalam model. Sebab tu kita ada banyak T. T bergantung pada berapa beta yang kita ada. Kalau kita ada 5 beta dalam contoh ni, maknanya kita ada 5 T. Jadi setiap beta tu dia ada nilai T yang berbeza-beza. Katakanlah saya ambil satu. Jadi awak boleh apply kan dalam apa ni, dalam konsep apa ni, formula ubah yang lain. Saya ambil formula ubah XA. XA tu ialah apa? XA ialah harga barang A. Berapa nilai T dia? Negatif 5.422. Jadi katalah saya nak jawab soalan ni. Pada aras keertian 1%. Pada aras keertian 1%. Adakah harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan barang A? Jadi saya nak tahu. Kalau apa ni, kalau yang tadi kita dah huraikan, kalau permintaan, kalau harga barang A meningkat sebanyak 1 unit, RM1, apa jadi pada permintaan? Permintaan akan turun sebanyak 0.316 ribu tan tadi. Jadi saya nak tahu, adakah dia signifikan? Adakah kenaikan tersebut bererti? Adakah kenaikan tersebut memberi kesan? Okey, jadi ini satu kaedah yang digunakan oleh ahli statistik untuk menguji apa ni, perubahan dalam harga, perubahan dalam permintaan, perubahan dalam pengeluaran. Dan kita boleh lihat sama ada perubahan tersebut, dia ada perubahan, tapi kita nak lihat adakah perubahan tersebut signifikan ataupun tak. Perkataan signifikan tersebut dia merujuk kepada adakah perubahan yang berlaku tersebut memberi kesan. Contohnya, jadi itu yang perlu faham dalam konteks apa ni, dalam konteks apa ni, ekonomi dan statistik ni, iaitu kita ada perkataan signifikan. Contohnya kalau kita lihat apa ni, sepanjang tempoh PKP ni, sepanjang tempoh PKP, adakah perbelanjaan anda apa ni, terkesan? Adakah PKP memberi kesan kepada jumlah perbelanjaan anda? Okey, kalau saya tanya, adakah jumlah perbelanjaan anda meningkat ataupun jumlah perbelanjaan anda menurun ataupun jumlah perbelanjaan anda berubah sepanjang tempoh PKP? Jawapannya dah tentu ya. Sebab tanpa PKP ni pun perbelanjaan kita setiap bulan pun kadang-kadang berubah kan. Ada sekejap naik, ada sekejap sama, ada sekejap ada masanya apa ni, perbelanjaan tersebut, perbelanjaan kita turun. Perubahan dalam perbelanjaan tu sentiasa berlaku. Perubahan dalam harga barang pun sentiasa berlaku. Terutamanya harga petrol kan. Tiba-tiba sepanjang PKP harga petrol kita turun terlalu mendadak daripada kalau kita ingat sebelum PKP RM2.20 kalau saya tak silap. Sekarang dah lebih kurang RM50 lebih. Belum sampai lagi RM1.60 kalau orang RM95. Ada kalanya ada satu masa dia sampai RM1.30. Kita tahu adakah penurunan petrol tersebut memberi kesan kepada perbelanjaan pengguna. Sebab pada masa tersebut ramai orang tidak keluar dari rumah. Dia tidak gunakan kenderaan dia. Walaupun harga petrol murah, tapi dia tak beli petrol. Jadi apa kesan dia? Adakah perubahan dalam perbelanjaan sepanjang tempoh PKP tersebut? Memang ada perubahan. Adakah perubahan tersebut memberi kesan? Jadi memberi kesan tu dia sinonim dengan perkataan bererti tadi. Perubahan tu memang berlaku. Peningkatan tersebut memang berlaku. Tapi adakah dia signifikan? Harga minyak turun. Adakah dia signifikan? Mungkin bagi pensyarah macam saya, harga RM1.30 tu tak signifikan pun. Sebab sepanjang tempoh tersebut, sepanjang harga RM1.30 tu, saya tidak isi minyak langsung pun. Kata saya 3 bulan saya tak isi minyak. Hampir 3 bulan saya tak isi minyak. Last kali saya isi minyak pada sehari sebelum PKP tu, pada masa tersebut harga dia masih harga biasa. Tapi bila harga turun sepanjang RM1.30, saya langsung tak isi minyak sebab kereta saya tidak bergerak. Jadi penurunan harga tersebut tidak memberi impak kepada saya. Itu maksud perkataan signifikan tu. Jadi dalam contoh ni, bila kita melihat harga barang, kita lihat tadi kan, nilai koefisien dia. Berapa nilai koefisien? Kita dah huraikan tadi. Beta dia negatif 0.31, negatif 0.316. Maksudnya apa? Jika harga barang naik RM1, permintaan akan turun. Berapakah permintaan turun? Permintaan akan turun sebanyak 0.316 ribu tan contohnya. Sekarang kita tahu, penurunan tersebut ada memberi kesan ataupun tidak. Contohnya memberi kesan kepada pengeluaran ke, memberi kesan kepada hasil ke, dan sebagainya. Okey, untuk tahu salah satu cara. Ada banyak cara ya. Salah satu cara lihat T dia. T dia ialah negatif 5.422. Kita tak tahu pada aras keertian 1%, adakah harga barang signifikan mempengaruhi permintaan. Okey, ini ujian hipotesis dia. Ashna mengatakan beta 2 sama dengan kosong. Kenapa beta 2? Beta 2 untuk B2 tadi. Untuk B2 bagi harga barang A. Jadi kita ada B1, B2, B3, B4. Harga barang A ialah B2. Jadi Ashna mengatakan B2 sama dengan kosong bermaksud harga barang A tidak signifikan. Alternatif mengatakan B2 tak sama dengan kosong bermaksud
harga barang A tersebut adalah signifikan. Statistik ujian T dah dikira 0.058 bagi 0.316 nilai dia ialah negatif 5.442. Okay, sekarang kita kena bandingkan. Saya kena bandingkan nilai statistik T dengan yang dikira dengan T dalam jadual. Jadi untuk kira T dalam jadual, saya perlukan aras keretian. Aras keretian 1% bahagi 2. Alfa 0.01 perlu dibahagi 2. Sebab kenapa perlu dibagi 2? Sebab ujian kita ujian 2 hujung. Jadi alfa kita 0.005. Berapakah darjah kebebasan? Darjah kebebasan kita kat sini ialah 18. Okay, kalau kita lihat kat sini, okay, macam mana dapat darjah kebebasan 18? Kita perlukan N. N ialah size sampel. Tolak dengan 1. Okay. Maklumat ni, awak kena lihat slide sebelum ni. N tolak K tolak 1 ni, kita dah sentuh pada minggu lepas. Iaitu size sampel kita. Okay, ini kita ada apa ni, kalau lihat jadual yang umum. Okay, ini apa dia? N tolak K tolak 1 iaitu K sama dengan 4. K bilangan pemboleh ubah dalam model. Jadi N kita, N tolak K tolak 1 seperti yang saya tunjukkan ni. N kita ialah 23, saya sampel. Tolak K 24 tolak 1. Jadi darjah kebebasan sama dengan 18. Jadi dia ada kaitan dengan jadual yang sebelumnya. K ialah bilangan parameter dalam model. So bilangan X dalam model, bilangan pemboleh ubah tak bersandar dalam model. Jadi dia akan menjadi darjah kebebasan bagi nilai T dalam jadual. Sebab tu saya tulis kat sini. Jadi kat sini awak perlu rujuk jadual T, buka jadual T. Jadual T, jangan sekarang dah ada banyak jadual jangan tersilap tengok jadual. Buka jadual T, alfa per 2 0.05 N tolak K tolak 1 18, awak akan dapat 2.878. Jadi kalau saya tulis, saya buat satu garisan. Oleh kerana saya ujian 2 hujung, satu nilai dia memang positif, asal dia memang positif. Sebab 2 hujung, kita ada satu nilai dia mesti negatif. Satu positif, satu negatif. Iaitu H0 akan ditolak. Kita akan tolak H0 seperti yang saya tulis. Jika T yang dikira, bandingkan T yang dikira ni, negatif 5 ni dengan dua-dua jadual ni. Kalau T ni negatif, kita bandingkan dengan bahagian T yang negatif dalam jadual. Kalau T yang dikira positif, bandingkan dengan bahagian yang positif. Okey, kita akan tolak H0 jika T yang kita kira lebih kecil daripada negatif 2.878 ataupun dia lebih besar daripada positif 8.278. Dia akan ada satu keadaan saja. Walaupun kita ada dua, dia T. Bandingkan. Yang mana lebih kecil? T lebih kecil ke? T dalam jadual lebih kecil ke? T yang dikira dalam output lebih kecil? Okay. Dan contoh ni jelas. Bila kita kira, T kita ialah negatif 5.422 adalah lebih kecil daripada, kalau saya plotkan, dia kat sini kan, somewhere kat sini, negatif 5.422. Dia berada di kawasan penolakan. Jadi oleh kerana T yang dikira ialah negatif 5.422 lebih kecil daripada negatif 2.878, maka keputusan dia H0 ditolak. Jadi bila H0 ditolak, okay, seperti biasa kita kena terjemahkan. Apa maksud H0 ditolak? H0 ditolak maksudnya kita terima hipotesis alternatif ataupun hipotesis alternatif diterima. Maksudnya ialah jawab soalan. Kesimpulannya ialah kena jawab soalan. Apa soalan saja? Pada aras keretian 1%, adakah harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan? H0 mengatakan tidak signifikan, H alternatif mengatakan signifikan. Keputusan tadi, H0 kita tolak. Kita terima H alternatif. Jadi kesimpulan dia yang perlu anda tulis ialah, anda perlu tulis begini. Iaitu, pada aras keretian 1%, harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Jadi saya ulang. Pada aras keretian 1%, harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Jadi kita tahu perubahan yang berlaku tadi. Itu apabila harga meningkat, perubahan akan turun. Bila harga meningkat, permintaan akan turun. Sekarang kita tahu berapa banyak permintaan turun. Okey, permintaan turun ialah 0.316,000 tan. Okey. Adakah penurunan tersebut memberi kesan? Ya. Penurunan tersebut memberi kesan mungkin kepada hasil firma, mungkin kepada pengeluaran ataupun kepada sektor pekerjaan. Sebab pengeluaran permintaan sudah menurun. Itu maksudnya secara signifikan.
Jadi itu dalam konteks apa ujian T. Begitu juga anda boleh gunakan nilai T yang lain dan bandingkan. Okey, untuk semua ujian T, untuk semua statistik ujian T ni dengan andaian pada aras ketian ni sama. Kalau aras ketian yang saya gunakan saya kekal 1%, saya akan dapat T dia masih kekal. T dalam jadual ni masih sama. 2.878. Jadi saya boleh bandingkan terus dengan T yang saya dapat dalam ni. Okay, kita lihat T mana yang lebih besar. Okey, jadi kita boleh kata okey, 7.036 ni lebih besar daripada positif 2.88. Jadi pintasan juga adalah signifikan mempengaruhi permintaan. Beta 1, pendapatan. Berapa nilai dia tadi? Tak nampak berapa nilai dia? Nilai dia ialah negatif 5.8. Negatif 5.8. T dia. T dan jadual 2.8. Jelas 5.8 lebih besar daripada 2.8. Jadi pendapatan juga adalah signifikan. Harga barang C, harga barang B. T dia negatif 1.4. T negatif 1.4. Kita bandingkan dengan negatif 2.8. Okey, negatif 1.4 lebih besar daripada negatif 2.8. Jadi kita gagal tolak isnad. Harga barang B tidak, harga barang B tidak signifikan. Mempengaruhi pada aras ketian 1%. Harga barang C. Okey, harga barang C. Adakah harga barang C signifikan? T dia ialah 0.2669. Lebih kecil daripada 2.8. Jadi gagal tolak isnad. Lagi sekali pada aras ketian 1%, harga barang C tidak signifikan. Walaupun ada perubahan harga, ada perubahan dalam kuantiti permintaan A, tapi perubahan tersebut tidak signifikan ataupun tidak memberi kesan pun kepada pengguna ataupun pengeluar dan sebagainya. Okey, itu kalau kita berdasarkan nilai statistik ujian T. Okay. Ada soalan? Ya. Untuk yang statistik T dekat jadual D ini, biasanya mereka bagi ke dalam exam ni ataupun kita kira sendiri? Okey. Jadi dalam output tadi maknanya boleh diberi ataupun awak boleh kira. Kalau katalah kalau diberi begini, sebab apa? Okey, saya ambil satu contoh. Bagus soalan awak tu. Statistik T apa formula dia? Kalau dalam output T sama dengan semua maklumat diberi dalam jadual. T sama dengan katalah untuk beta 2, beta 1. Saya ambil B1. Dia sama dengan B1 bahagi dengan alat piawai B1. Okay. Berapa B1? B1 ialah 0.011. 0.011. Alat piawai 0. Saya rujuk ini ya. Alat piawai 0.002. Berapa? 0.002. Jadi kalau kita selesaikan, kalau berdasarkan output, dia mungkin ada perbezaan dari segi titik perburuan. Negatif 5.829. Sorry, positif kan? Positif 5.829. Positif 5.829. Okay, jadi maksudnya apa? Ini ialah persamaan matematik. Okey, dalam output penuh, dia akan bagi semua sekali ni. Dia akan bagi nilai B1, nilai SB dan nilai T ni. Tapi awak tahu, 5.829 ni boleh diperoleh dengan B1 bagi SB1. Jadi kalau nak jawab soalan kawan awak tadi, soalan yang bertanya tadi, dalam soalan tak semestinya diberi. Tapi dia boleh minta awak kira kan? Encik. Tapi saya kira saya dapat jawapan yang lain, 5.5. Okey, sebab tu saya tadi dia akan berbeza dari segi tiga titik bulan. Dalam output, okey. Awak dapat berapa? Berapa ni? 5.5. Apa? 5.5. 5.5. Okey, terima kasih Siapa yang bertanya tu? Siapa nama? Siapa yang bertanya tadi? Nirashini. Nirashini. Okey, betul. Yang awak kira 5.5 tu betul. Yang komputer kira 5.8 ni pun betul. Sebab apa? Sebab komputer dia gunakan titik perbulan yang lagi panjang. Tapi bila kita dapat output, saya rangkakan jadi 3. Jadi dalam soalan, okey kata maknanya ada dua situasi. Satu T diberi, satu lagi T perlu awak kira. Kalau T tersebut diberi ialah 5.8. Ini kan? T tersebut diberi 5.8. Jadi awak kena gunakan 5.8 ni.
untuk jawab soalan. Tetapi kalau dalam soalan T tersebut tidak diberi, tak tahu pun T ni. Nilai T tersebut tidak diberi. Katalah ditutup T ni kan. T tersebut tidak diberi. Dan untuk perbandingan lah. T tersebut saya tutup. Oh, nilai T tersebut tak diberi. Awak kena kira. T tersebut. Untuk kira T, awak perlukan dua maklumat. 0.011 dan 0.002. Awak kira awak dapat 5/5. Jadi sekarang 5/5 ni betul lah. Awak kira berdasarkan angka yang diberi. Jadi dalam soalan awak kena lihat sama ada T tersebut dah diberi ataupun tak diberi. Jika tak diberi, awak kena cari maklumat ni di mana. B1. Selalunya dalam output dia akan pergi dia akan awak boleh dapat maklumat tersebut dalam output tersebut. Jadi soalan ni kalau nak jawab tadi, adakah diberi bergantung pada soalan. Ada kalanya diberi, ada kalanya tidak diberi. Okey, dalam latihan nanti anda akan jumpa beberapa pattern soalan yang saya sebutkan ni. Okey, dapat tu? Okey, sama-sama. Sama-sama. Okey, itu pentingnya. Jadi kat sini walaupun dia output, tapi awak kena tahu macam mana nilai tersebut dikira. Okey, itu kalau kita gunakan statistik ujian T. Okey, bahagian yang terakhir untuk regresi linear berbilang ni. Untuk slide ni. Okey, lihat tak di sebelah T tu. Di sebelah T tu ada satu lagi kolom. Ni awak rasa belum jumpa. Ini first time awak tengok. Okey, dia hanya berlaku dalam output komputer saja. Awak akan nampak ni. Nilai SIG. Nilai SIG. Apa itu nilai SIG? Dalam topik yang ke-8, kalau awak masih ingat, saya pernah sebut perkataan nilai P. Apa yang dah buat ulang kaji tu, dia dah jumpa dah. Apa yang tak buat ulang kaji lagi, dia dah blur. Apa benda binatang nilai P tu. Itulah. Dan nilai P yang awak jumpa dalam topik yang ke-8, sama dengan nilai SIG ni. Dalam output kebanyakan dia ada yang gunakan SIG, ada gunakan nilai P. Okey, semuanya sama. Cuma dalam topik yang ke-8, kita gunakan nilai P untuk Z sahaja. Okay, tapi di sini, kalau awak gunakan output, kita boleh gunakan nilai P ni. Sebab dalam komputer selalunya diberi. Kalau ada nilai T, akan ada nilai SIG ni. Ada nilai Z, dalam komputer akan ada nilai P. Ada nilai F, mesti ada nilai P. Ada nilai K square, mesti ada nilai P. Dalam output komputer saja. Okey, jika nilai P ni ada, nilai signifikan ni ada, kalau awak lihat dia akan setiap satu T akan ada satu P. Kalau ada 5 T tadi kan, kita ada 5 P. Nilai P ni dia positif daripada 0 sehingga 1. Daripada positif 0 sehingga positif 1. Paling besar pun nilai dia 1. Okey, apa kegunaan nilai P ni? Okey, jika anda ada nilai P ni, seperti yang saya tunjukkan dalam slide yang ke dalam slide yang ke slide yang ke-20. Saya kena sentuh slide yang ke-20 dulu. Apa yang ada dalam slide yang ke-20 ni, jadual sama, cuma fokus je lain. Okey. Apa kegunaan nilai P tadi? Nilai P boleh digunakan untuk menjawab soalan hipotesis yang kita gunakan T tadi. Sebelum ni kita gunakan T kan? Kita gunakan statistik ujian T. Apa yang kita buat? Kita ambil, bila kita gunakan T, apa yang kita buat? Kita ambil nilai T ni, saya bandingkan dengan T jadual tadi. Saya buat keputusan pada aras ketian 1/100 harga barang A signifikan. Okay, sekarang saya dah ada nilai P. Jika saya dah ada nilai P ni boleh digunakan untuk buat ujian hipotesis yang sama. Maksudnya apa? Boleh digunakan untuk menjawab soalan hipotesis yang sama ni. Pada aras ketian 1/100, adakah harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan barang A? Maksudnya kita boleh jawab soalan ni. Kalau sebelum ni guna T, sekarang saya gunakan P. Sekarang ni saya nak gunakan P. Apa yang saya perlu buat? P yang diberi ni, saya bandingkan dengan aras ketian dalam soalan. Berapa aras ketian dalam soalan tadi? Dalam soalan tadi, dia kata apa? Aras ketian 0.01. Apa yang saya buat? Saya tidak perlukan nilai T. Tak perlukan jadual T. Hanya bandingkan dua nilai ni. Ni yang saya highlightkan ni. 0.00 ni dengan alpha. Saya dah sebut sebelum ni. Iaitu, apa dia? Tolak H0. Ni saya tulis. Awak dah boleh ingat perkara ni.
tolak H0 untuk semua ujian hipotesis. Tak kisahlah satu hujung, dua hujung, ujian F, ujian T, ujian Z, ujian chi-square. Setakat yang belajar ni, untuk semua ujian. Tolak H0. Hafal je benda. Tolak H0 jika nilai P lebih kecil daripada arah sekatian. Okay, ini berlaku untuk semua ujian hipotesis. Jadi kalau awak jumpa apa sahaja ujian hipotesis, kalau awak ada nilai P ni, senang hidup. Kalau tak ada nilai P, maknanya kita kena balik secara manual. Seperti yang kita buat, tengok jadual dan sebagainya. Bergantung pada soalan. Jadi kalau ada nilai P, kita boleh bandingkan. Okey, kita tengok P. Berapa P tadi? P kita dah 0.000. 3 tipuan. Bandingkan dengan arah sekatian. Berapa arah sekatian? 0.01. Yang mana lagi besar? P lagi besar ke alfa lagi besar? Alfa lagi besar. Jadi yang kes ni, P lebih kecil daripada alfa. Jadi clear. Tolak S0. Ni, tolak S0. Keputusan yang sama. Macam kita buat, kita guna jadual T tadi, kita tolak S0. Jadi kesimpulan dia pun samalah. Pada arah sekatian 1/4, harga barang A signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Okey, cuba kita tengok yang lain. Katalah arah sekatian saya sama. Saya nak gunakan arah sekatian 0.01. Okey, saya hanya tengok P saja. Bandingkan dia. Yang lebih kecil daripada 0.01, maksudnya dia tolak H0. Okey, yang saya highlightkan ni dia tolak H0. Yang saya highlight warna biru. Yang ni P lebih kecil daripada alfa, tolak H0. Yang kedua pun P lebih kecil daripada alfa, tolak H0. Yang ketiga pun P lebih kecil daripada alfa, tolak H0. Tapi yang keempat, kelima ni tak boleh. Keempat, 0.176 lebih besar daripada 0.01. Gagal tolak H0. 0.791 lebih besar daripada 0.01 pun gagal tolak H0. Jadi ada tiga yang tolak H0. Yang tolak H0 maksudnya pemboleh ubah tersebut adalah signifikan mempengaruhi permintaan. Siapa yang signifikan? Okey. Siapa yang signifikan tadi? Kita fokus yang signifikan ialah satu constant. Constant dia bukan pemboleh ubah. Jadi kita nak fokus pada pemboleh ubah. Yang signifikan ialah pemboleh ubah pendapatan dan pemboleh ubah harga barang A. Yang tak signifikan ialah harga barang B dan harga barang C. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat? Kesimpulan yang saya boleh buat ialah seperti yang saya tuliskan ni. Kalau awak hafal bagus. Iaitu yang signifikan apa tadi? Yang signifikan ialah pendapatan dengan harga barang A. Jadi saya boleh kata pendapatan dan harga barang A secara individu. Okey, ini penting ayat ni penting. Secara individu maknanya satu persatu. Tidak secara bersama. Okey, maksudnya apa? Pendapatan mempengaruhi permintaan, harga pun mempengaruhi permintaan. Jadi dia mempengaruhi secara individu. Dia tidak perlukan kewujudan. Maksudnya apa? Tidak semestinya kalau pendapatan dia ada, adakah pendapatan mempengaruhi permintaan? Ya, walaupun harga barang tak berubah. Kalau harga barang saja yang berubah, pendapatan tidak berubah, adakah harga barang A mempengaruhi permintaan? Ya, harga barang A juga mempengaruhi permintaan. Jadi dia tidak perlu. Apalagi kalau kedua-duanya berubah, dah tentu dia akan mempengaruhi permintaan. Okey. Jadi kesimpulan kita boleh katakan pendapatan dan harga barang A secara individu. Perkataan secara individu mesti disebut signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Manakala harga barang B dan harga barang C tadi dia tak signifikan. Jadi kita boleh katakan pada arah sekatian 1/4, harga barang B dan harga barang C secara individu tidak signifikan mempengaruhi permintaan barang A. Tidak bererti, tidak mempengaruhi, tidak memberi kesan terhadap permintaan. Okey, itu yang berkaitan dengan model regresi linear berbilang. Okey, kita ada 4 jadual. Jadual A, B, C dan D dalam output dalam output SPSS, dan output penuh ni saya dah tunjukkan sebelum ni. Jadi saya boleh rujuk